Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني شرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala dapat kita sambung kitab Idaman Penuntut jilid yang pertama. Mana berhenti tak tahu. Tak jumpa cari. 42 Jawi 19 Rumi. Ini perbahasan kita bulan lepas. Kita masuk berkaitan dengan orang perempuan ya. Bab haid, nifas dan istihadah secara ringkas. Apabila kita lalu mana-mana kitab fiqh, pasti dia akan lalu apabila selepas daripada istinja, selepas daripada taharah, mesti akan lalu berkaitan dengan bab haid, nifas dan istihadah. Mesti, nak tak nak mesti kena lalu. Maka kita dapat faham sebagaimana wajib belajar wuduk, sebegitu juga wajib belajar bab fiqh ataupun darah wanita ni. Sebagaimana mandi wajib, mandi hadas besar tu wajib belajar, begitulah juga wajib belajar berkaitan dengan haid nifas. Sebagaimana wajib tayammum, begitu juga. Kerana apa? Mana-mana kitab fiqh, kitab fiqh, bila masuk je selepas je bab wuduk, bab mandi wajib, kalau dalam kitab kita bab tayammum, lepas tu bab menyapu khuf, lepas tu menyamak kulit, menggunakan air dalam bejana, lepas tu haid nifas istihadah. Nak tak nak kita pusing kat mana pun tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Kat sini kita dapat faham dia adalah satu ilmu yang wajib dipelajari. Jadi nak tak nak kena lalu lah. Bulan lepas kita baru bincang sikit. Hari ni insya-Allah sempat habiskan kot. Habiskan bab ni. Muka surat 19 Rumi tu. Jawi 42. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Istihadah, masuk istihadah. Setelah kita lalu pada bulan lepas berkaitan dengan haid, masuk kita pula berkaitan dengan istihadah. Apa benda pula istihadah ni? Istihadah itu ialah darah penyakit. Darah penyakit yang keluar ia bukan dalam masa haid, bukan dalam masa haid, dan bukan pula dalam masa nifas.
Jadi maknanya istihadah ni mudah je. Dia bukan haid, bukan nifas. Istihadah tu. Kerana orang perempuan, orang lelaki pun wajib tahu sebenarnya. Sebab siapa nak ajar anak? Siapa nak ajar anak perempuan tu? Malah siapa nak ajar isteri? Isteri, kalau isteri tu tak tahu, kalau isteri tu tak pernah mengaji, tak pernah belajar. Jadi nak tak nak memang perlu. Memang sangat perlu untuk ambil tahu, jangan tak tahu langsung. Kalau tak tahu secara terperinci, tahu sikit-sikit ataupun tahu sekadar fardu ain memadai dah. Okay? Kalau tidak macam mana? Kalau isteri dia dah tak sembahyang 20 hari sebab dia kata haidnya tak berhenti, mestilah dia tanya suami dia. Suami dia kata, suami dia nak jawab macam mana? Kalau suami dia kata tak tahu, biar selagi ada darah tu janganlah sembahyang. Dengan suami-suami berdosa. Dengan suami-suami berdosa. Jadi nak tak nak suami kena tahu. Begitu juga seorang ayah kena tahu. Bila anaknya dah baligh, umur 16-17 tahun lah gitu, kita tengok kain semayang dia duduk sidai, rasanya dah 2 minggu dah ni. Maknanya anak tu tak semayang 2 minggu dah. Tanyalah dia, asal tak semayang? Haid lagi. Dah berapa hari dah? Dah 18 hari dah. Lama, untung tak semayang. Untung tak semayang. Macam mana kita nak ajar tu? Kita dah kena tipu dengan anak-anak je nanti. Kena tipu dengan isteri. Kenapa ni? Kerana kita tak tahulah. Jadi nak tak nak kena ambil tahu. Kena ambil tahu bab ni. Dah lah, bukannya benda senang, benda susah ni bab ni. Ya, sebelum ni kita pun dah bahas secara ringkas bab haid kan. Kita masuk bab istihadah. Istihadah ni mudah je, dia tak susah. Kalau dia bukan haid, dia bukan nifas, dia istihadah. Soalannya, kita kenal tak haid tu apa? Kenal tak istihadah, kenal tak nifas tu apa? Jika kita kenal haid, tahu macam mana kaedahnya, nifas tahu kaedahnya, mudah, automatik. Selain daripada haid dan nifas, dia adalah istihadah. Mari kita cuba baca. Istihadah ni darah penyakit. Darah penyakit. Dengan maksud, darah penyakit ni dengan maksud darah yang tidak menggugurkan kewajipan solat. Haid akan menggugurkan kewajipan solat. Haid akan nifas akan menggugurkan kewajipan solat. Haid dan nifas tak boleh sembahyang. Malah kalau solat haram, berdosa. Kalau solat juga. Tapi istihadah wajib solat. Oleh kerana ketiga-tiganya adalah darah, warnanya juga sama, maka macam mana nak dibezakan? Kalau haid warna merah, istihadah warna biru, nifas warna hijau. Senang tak payah mengaji. Keluar apa? Merah, haid. Keluar apa? Biru, istihadah. Mudah je. Masalahnya haid pun warna tu warna merah, istihadah pun warna merah, nifas pun warna merah. Sedangkan haid haram solat, nifas haram solat, istihadah wajib solat. Macam mana nak bezakan tu? Kerana itulah dia agak sukar sikit nak menentukan. Tapi adalah kaedahnya. Jadi bila dia bukan haid, dia bukan nifas, maka dia adalah istihadah, darah penyakit yang tidak menggugurkan kewajipan solat. Jika dah tinggal, wajib qada. Jika tahu ketika itu dia istihadah, wajib sembahyang walaupun darah dah keluar. Okey? Dan bukan pula di dalam masa nifas. Demikian juga darah yang keluar daripada kanak-kanak di bawah umur. Bawah umur. Kita dah bahas sebelum ni. Haid minimum umur mestilah 9 tahun. Paling kurang. Perempuan 9 tahun. 9 tahun tu maksud 9 tahun penuh. 354 hari kali 9. 354 tu setahun. Kali 9, mana 354 tambah 354 tambah 354 tambah 354 tambah sampai 9 tahun, sampai 9 kali berapa ribu. Maka selepas daripada itu, jika keluar darah, dia baru haid. Sebelum daripada itu keluar darah pun bukan haid, dia panggil darah istihadah ataupun darah fasad. Jadi kena tahu jugalah, baru darjah 1 keluar darah bukan haid, baru darjah 2 bukan lagi. Dia 9 tahun. 9 tahun tu pula bukan tengok syamsiah, bukan tengok masih.
Tengok Qamariyah hijrah. Sebab tu 354. Kalau tidak 365. Setahun. Maka masa lahir je, kalau anak perempuan lahir je tu kena catat berapa hari bulan hijrah dia. Kat belakang surat beranak tu, tulis siap-siap berapa Syawal contohnya. 15 Syawal. Contoh, kena tulis siap-siap. Nanti tahun depan 15 Syawal cukup setahun. Tahun depan lagi seterusnya 15 Syawal cukup 2 tahun. Begitu 9 kali maknanya 9 tahun. Selepas pada tu jika keluar darah baru haid. Sebelum daripada itu dia bukan haid. Dia darah fasad, darah rosak ataupun darah istihadah. Di bawah umur. Dia umur 9 tahun lah. Dan daripada orang tua yang sudah putus asa. Kita panggil menopause. Menopause. Perempuan yang telah putus asa daripada haid. Maka keluar darah, masuk putus asa tu dah tua dah. Maka keluar darah. Apabila keluar darah itu bukan haid, dia adalah istihadah. Ini bukan pendapat mu'tamad. Walaupun ada dalam kitab kita, ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang mu'tamad, pendapat pertama tak ada dalam kitab kita. Kena tengok kitab-kitab tebal. Pendapat mu'tamad, orang perempuan dia tak ada waktu putus asa. Maksud putus asa ni maksudnya sampai had umur tertentu keluar juga dia adalah istihadah. Sampai umur had tertentu. Berapa? 62 tahun. Itu putus asa dia panggil. Jika berumur 62 tahun ke atas, keluar darah tetap wajib solat. Ini mana ni? Ini pendapat dalam kitab kita. Pendapat kedua. Tapi ini bukan pendapat mu'tamad. Pendapat mu'tamad dia tak ada had umur. Keluar umur 100 tahun pun haid kalau cukup syarat haid. Keluar umur 90, dah berhenti 10 tahun, keluar balik sekalipun. Umur 60 berhenti, umur 70 keluar balik. Tetaplah darah itu darah haid. Itu pendapat mu'tamad. Dalam kitab kita ni pendapat kedua, bukan mu'tamad. Sebab dia kata ada umur yang putus asa. Putus asa tu 62. Kenapa gitu? Kenapa berlaku khilaf? Sebab macam-macam peristiwa yang berlaku lah. Ketika Siti Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim, mengandung, umurnya tua dah waktu tu. Nabi Ibrahim 100 lebih. Dia dah 80 lebih. Nabi Ibrahim dah 100 lebih. Tak dapat anak. Siti Sarah tak dapat anak. Kemudian Nabi Ibrahim kahwin dengan seorang hamba yang dihadiahkan oleh seorang raja yang zalim. Katanya raja tu Raja Namrud. Ada kata raja lain. Hadiahkan hamba. Hamba tu hadiahkan hamba, kemudian Nabi Ibrahim kahwin dengan dia dan dapat anak. Anak itulah nama Nabi Ismail. Dan anak itulah keturunan Nabi kita, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Anak itulah yang nak kena sembelih. Okay. Itu Siti Hajar. Siti Sarah pula yang tak dapat anak ni, lepas suami dia dah kahwin 2, dapat isteri nombor 2, dapat anak. Siti Sarah ni dah berumur dah. Lebih tua daripada Siti Hajar. Kemudian pada satu hari datang malaikat. Masa tu katanya umur Nabi Ismail dah belasan tahun. Belasan tahun. Makna Siti Sarah lagi lah, dah berumur. Datanglah malaikat untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim sepupu. Nak menghancur kerana mereka telah mengamalkan sodomi, LGBT. Nak sodok tanah tu, nak terbalikkan, nak hempap biar mati semua. Tapi sebelum tu malaikat singgah rumah Nabi Ibrahim. Sebelum pergi tu, dia singgah Nabi Ibrahim, dia yang kata. Dia kata, kamu akan dapat anak. Waktu tu Siti Sarah ada kat dapur. Bila Siti Sarah dengar, Siti Sarah tergelak. Nak tergelak, dah tua bangka dah. Bukan tua, tua bangka. Tua okey lagi, bangka. Tergelak. Sebab dia tak tahu tu malaikat. Kemudian Nabi Ibrahim kata, tu malaikat. Kau ingat main-main? Bila kata malaikat, terkejutlah Siti Sarah. Siti Sarah waktu itu dah berhenti haid lama dah. Berpuluh tahun dah berhenti haid. Mungkin 20 tahun dah berhenti haid.
Seronok malaikat bagi tahu dia akan dapat anak, maka keluar haid balik. Daripada peristiwa itu mengatakan tidak ada haid. Haid tak ada haid, dia tak ada haid. Nama menopause tu hanya dinamakan menopause saja. Dia sekadar pause. Menopause. Dia boleh nak play balik. Sebab pause je kan. Dia bukan stop. Jadi bila kalau macam tu, maka pendapat yang mu'tamad mengatakan tak ada masalah. Jika dah berhenti lama sekalipun, kalau keluar cukup syarat haid lah. Maka dia tak ada umur putus asa. Maka dapatlah anak Siti Sarah. Anak dia nama siapa? Nabi Ishaq alaihi salam. Daripada Nabi Ishaq ni dapatlah seterusnya Nabi Yaqub yang dipanggil ya Bani Israel. Nabi Yaqub ada dua nama. Satu Yaqub, satu Israel. Yang kita nak baca Quran ya Bani Israel tu keturunan Nabi Yaqub lah. Daripada ayahnya Nabi Ishaq kepada maknya Siti Sarah yang melahirkan dia waktu tu sangat tua. Yang mana telah berhenti haid bukan main lama, keluar balik. Daripada beberapa peristiwa dan peristiwa lain, istiqra' ataupun kajian Imam Syafi'i mengatakan tidak ada had putus asa. Berhenti lah. Keluar balik kalau jika cukup syarat haid. Okey. Ni pendapat kedua. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i juga maksimum umur 62. Lebih 62 dia adalah istiadah. Ini pendapat kedua dia ambil. Ini bukan pendapat mu'tamad. Okey. Tapi untuk mudah kira ambil pendapat ni lah kot. Lebih 62 je, datang darah ke sembahyang aja. Kalau nak ambil pendapat yang kedua ni lah. Okey. Sekurang-kurang masa haid itu minimum, sekurang-kurang haid ialah sehari semalam. Minimum sehari semalam. Maksud sehari semalam tu adalah 24 jam. Haid minimum dia sekurang-kurang 24 jam. Kadang-kadang saya ada mengajar kuliah muslimat, banyak tempat juga di Kuantan ni. Saya rasa ada dalam 20 dekat 30 juga sebulan. Kuliah muslimat. Kalau ikut pengalaman saya di sini, saya duduk sini baru, kalau campur-campur semua baru dekat 3 tahun lebih. Kalau betul-betul duduk baru 2 tahun. Kalau campur yang tak apa-apa nak betul sangat, kejap-kejap naik, kejap mari itu dah 3 tahun lebih, dekat 4 tahun. Kalau ikut pengalaman saya selama 3-4 tahun ni, dan saya dalam 2-30 kuliah muslimat sebulan ni, bila kita tengok muslimat-muslimat, isteri-isteri kita lah, anak-anak kita lah, siapa lagi, tahap pengetahuan tentang diri dia sendiri sangat lemah. Sangat lemah. Nak bagi D pun tak boleh bagi D pun. Mungkin E kot. Kalau sampai F boleh bagi E aja. Majoriti gitu. Majoriti. Mana-mana lah, Jaya Gading ke, Balok ke, Indra Mahkota ke, itu semua tempat saya ngajar kuliah muslimat. Sungai Karang ke. Tahap pengetahuan ni nak bagi D tak boleh. A, B, C, D, E, F. F tu fail. Boleh bagi sekadar E aja. Tu kalau sekolah tu gagal loh, E tu. Kenapa jadi gini? Kesedaran. Lelaki tak sedar, perempuan pun tak sedar. Jadi kesedaran tu perlu ada. Kena ada. Tak ada kesedaran, rasa dah pandai. Tapi bila saya buat periksa 30 soalan, soalan pertama dah habis dah. Tak boleh jawab dah soalan pertama. Ada 20 soalan. 20 soalan, soalan pertama dah gagal. Macam mana nak jawab lagi bab wakil? Soalan pertama tak lagi dah. Soalan yang paling tahap rendah lah, dia makin lama makin tak boleh. Akhir sekali soalan yang 20 tu gitu saja, bagi saja. Tak pulang-pulang, seorang pun tak pulang. Bak, saya nak tengok berapa betul, berapa per 20. Tak boleh jawab. Tak boleh, sangat. Jadi kesedaran ni perlu ada, sebab dia ada kena-mengena dengan suami juga. Sebab dia kewajipan seorang suami untuk ajar isteri. Bukan kewajipan isteri itu dia ada, memang dia. Tapi suami juga wajib ajar. Seperti mana suami wajib ajar tutup aurat. Isteri tak tahu tutup aurat, katalah jenis free hair, social masa sebelum kahwin. Dah kahwin, suamilah wajib. Sebelum kahwin dia tak wajib. Dah kahwin dia lah wajib. Macam tu juga isteri tak reti bersembahyang, tak peduli. Bila kahwin dengan dia wajiblah ajar. Itulah. Sebelum kahwin wajib atas mak bapak. Bila dah kahwin wajib atas suami. Bukan bab sembahyang aja, bab mandi wajib. Kalau isteri tu jenis tak peduli lah katanya. Kalau tak tahu, kalau kahwin suamilah wajib.
Suami pun tak ada kesedaran juga. Maka sampai ketua lah, sampai berumur sampai umur 50 60 baru mengaji, pening kepala. Tu kat Kampung Padang. Kesian saya tengok makcik-makcik tu. Masuk bab ni Allah. Makcik umur 50 60 baru nak belajar. Benda susah. Nak belajar keruk muka tak faham. Macam mana? Dah menepah baru nak belajar. Kesedaran tu tak ada. Berdosa masalahnya. Kalau tak berdosa tak apa. Sebagaimana tak belajar solat berdosa, tak belajar wuduk berdosa, tak belajar mandi wajib berdosa kan? Tak belajar tutup aurat berdosa. Semua tu kan berdosa, fardhu ain kan? Samalah. Cuma kesedaran tu tak ada. Kesedaran tu tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Suami akan dipersoalkan nanti. Antara yang terawal mendakwa seorang suami. Yang pertama isteri dia. Yang kedua anak, yang ketiga jiran. 3 orang ni yang awal-awal lagi dakwa. Kalau kata je malaikat panggil, okey, mari kita nak buat apa? Masuk mahkamah. Siapa nak dakwa, siapa nak ni, siapa yang tak puati, siapa yang nak ada hutang ke tak hutang ke apa ke, semua beratur. Contohlah. Malaikat kata beratur, nak settle dengan orang ni, seorang settle mahkamah Allah. Yang first kali depan isteri, yang kedua anak. Bukan dia seronok nak dakwa. Apa-apa yang kewajipan yang tak buat lah. Kalau buat tak ada lah. Kalau tak buat, dia akan dakwa dulu. Yang ketiga jiran, lepas tu baru yang lain-lain. Sebab jiran kita dengan kita tebal sejengkal je kita dengan dia, dinding tu. Macam duduk satu rumah je sebenarnya. Sejengkal je. Jadi orang yang paling dekat kita akan paling dakwa. Orang yang paling dekat kita akan mendakwa dahulu berbanding dengan orang yang lain-lain. Yang paling dekat sama satu bilik, isteri, lepas tu dia dakwa. Dekat lagi satu rumah, anak. Dekat lagi diselangi dengan satu sejengkal aja, iaitu jiran. Lepas pada tu baru yang lain. Jiran tu bab lain lah. Cuma nak beritahu, kena dakwa nanti. Kita dah seronok, dah nampak ada bidadari, nampak ada syurga. Lah kali tak boleh masuk. Kena tarik, kena settle dulu ni macam mana. Risau. Sebab dia kewajipan, tapi kesedaran tu tiada dalam bab ni. Okey. Sekurang-kurang tu adalah 24 jam. Sehari semalam. Bukan 6 hari, bukan 7 hari, bukan 10 hari. Sekurang-kurang 24 jam. Dan 24 jam tu, dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Maksimum. Minimum sehari semalam ataupun 24 jam. Minimum 24 jam, maksimum 360 jam. Ada perempuan tak pernah dengar pun 360 jam. Padahal diri dia dah keluar beribu kali ya, setiap bulan keluar. Dia tak pernah dengar pun sebanyak-banyak 360 jam. Tak tahu macam mana dikira selama ni. Haid adalah sekurang-kurang adalah 24 jam dalam masa 15 hari. Jika dia keluar 3 hari, 3 hari lah. Kalau 7 lah. Kalau 10 lah. Kalau 14 lepas tu berhenti, 14 lah. Tapi kadang-kadang dia keluar secara berputus-putus. Yang ni susah. Berputus-putus macam mana? Hari ni ada, esok tak ada, lusa ada, tulat tak ada balik. Dia gitu, dia mari on off. Kalau mari straight 7 hari 8 hari berhenti, tak apalah, selesai. Lepas berhenti mandi selesai. Hari ke-7 mandi, hari ke-8 sembahyang 9, 10, 11, 12, 13 keluar balik. Itu masalah. Itu masalah problem. Kalau tetap je 7, tak apa lah. Mujur sampai mati, mujur. Tapi ada ke gitu? Tidak. Dengan pemakanan kita yang tak berapa cantik makan ni, tak berapa jaga. Dengan cuaca, dengan kesihatan, dengan macam-macam kita injek masuk dalam badan kita. Macam-macam. Maka sistem tu jadi ganggu. Ubat-ubat yang kita telan, dia ganggu. Bila dia ganggu, dia tak mari comel, nak mari tiap-tiap bulan nak mari, tak mari gitu dah. Dia pening sikit, dia gelong sikit. 3 hari berhenti dah. Berhenti apa? Berhenti 10 hari. 3 hari berhenti, 10 hari. 3 hari datang, 10 hari berhenti. Lama, mari pula. Sehari. 3 hari ada, 10 hari tiada. Dah campur dah 13 dah. Yang 10 tu tiada lah. 3 hari ada, 10 tiada. Ada balik. Sehari. Ada balik tu hari ke-14 lah. Tahu tak berapa hari haidnya? Haidnya adalah 14 hari. Termasuk hari-hari yang suci. Itu termasuk hari-hari yang suci tu. Dengan maksud
yang tak ada darah 10 tu pun dihukum haid juga. Jika dia berpuasa waktu tu, dan kalau kata bulan Ramadan memanglah dia puasa, maka dia wajib qada puasa dia tu. Walaupun dia telah berpuasa dalam keadaan dia kata suci. Saya ringkas je, saya tak detail-detail kan. Tekuk pening kepala pula. Ini bukan medannya, ini bukan gelanggang nak bahas ni. Gelanggang dia kuliah muslimat. Kuliah maghrib bukan gelanggang, saya bagi hin-hin aja. Pernah berlaku, ramai berlaku gitu, tapi dia tak qada apa waktu tu. Katalah 3 hari lagi, maka tak puasa lah bulan Ramadan. Dia tulislah 3 hari nanti nak qada 3 hari. Kemudian hari keempat suci, mandi, sembahyang, puasa. Nak buat apa lagi, takkan nak tunggu. Mandi, puasa, hari keempat tu sehingga 10 hari ya, 10 hari mandi, sembahyang, puasa. 10, 3 dah 13. Hari ke-14 tu mari pulak sehari, tak puasa balik. Hari ke-15 suci dah. Hari ke-15 mandi, teruskan puasa, sembahyang. Nanti dia kena qada 13 hari. Walaupun dia cuma tidak berpuasa 4 hari je. 3 hari pertama tak puasa, 10 hari dia berpuasa, kemudian dia tak puasa balik sehari sebab ada darah tadi, kemudian seterusnya dia puasa, tak apalah, darah dah berhenti. Maka dia kata, macam mana waktu yang dekat tengah-tengah yang puasa tu, tak sah. Ini ikut pendapat mu'tamad. Maka dia wajib qada lah. Pendapat mu'tamadnya wajib qada lah. Wajib qada berapa hari? 14 hari. Walaupun dia telah berpuasa yang 10 hari tu, tapi kebanyakan orang dia akan qada cuma 4 hari. Sebab dia kata dah puasa kan. Nak kena qada apa benda? Tu antaranya lah. Okay. Jadi haid adalah 24 jam dalam masa 15 hari. Kadang-kadang dia berputus-putus. Putus-putus macam mana pula? Contoh dia mari 10 jam hari ni, lepas tu berhenti. Pening. 10 jam hari, lepas tu berhenti. Esok mari pula 10 jam. 10 jam tu contoh, mungkin 3 jam, 4 jam, 5 jam. Saya nak senang kira, letaklah 10 jam. Lepas tu berhenti. Lepas tu hari seterusnya mari pula 7-8 jam. Lepas tu berhenti. Dia sehari tak penuh. Macam mana nak buat tu? Dia wajib dijumlahkan berapa jam tu. Hari pertama berapa jam tadi? 10. Hari kedua berapa jam? 20. Hari ketiga 7 jam. Hari keempat 3 jam. Hari kelima campur. Mana kena catat lah. Kalau tidak nak campur macam mana, berapa jam? Dijumlahkan berapa jam darah yang ada. Jika lebih 24 jam, haid ke semua, termasuk hari yang tak ada darah. Secara ringkasnya begitulah. Jadi maka istilah-istilah seperti fatrah, istilah-istilah seperti naqa', istilah seperti mani' perlu dihafal. Kena hafal. Istilah seperti wiladah, talaq, bukan talak, talak darah, talqin, fasad, istihadah, perlu tahu tentang tamyiz, adah dan sebagainya. Tak tahu, maka macam mana nak uruskan bila berlaku masalah nanti, ya? Sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Antara kesalahfahaman dalam masyarakat juga, sekurang-kurang sehari semalam, okey, setuju. Sepaling banyak maksimum 15 hari 15 malam, setuju, tak ada masalah. Macam mana kalau berterusan hari pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, berterusan, tak berhenti-henti? Maka janganlah sembahyang. Betul tak? Tunggulah sehinggalah hari ke-15, ingatkan berhenti, tak berhenti-henti, masuk sampai hari ke-16, 17. Kata hari ke-16 masih lagi keluar. Oleh kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, maka hari ke-16 sudah lebih, maka dia isyadhah lah. Itu salah faham dalam masyarakat. Salah faham. Tak ada satu ulama pun cakap sebanyak-banyak haid 15. Betul, itu semua ulama sepakat. Sebanyak-banyak 15. Tapi kalau berterusan sampai hari ke-16, hari ke-16 tu apa? Isyadhah. Tak ada seorang ulama pun cakap gitu. Tapi salah faham tu berlega dalam masyarakat. Jadi maksud 15 hari pertama adalah haid, hari ke-16 adalah isyadhah. Maka dia mandi dan semayang pada hari ke-16. Dan 15 hari yang ada tu adalah haid sebab sebanyak-banyak haid 15. Sebanyak-banyak haid 15 betul, bukan salah.
Cuma hari ke-16 tu, macam mana nak buat? Hari ke-16 tu dia kata istiadah. Tidak. Habis tu macam mana? Dia punya kaedah dia panjang lah. Kaedah. Iaitu hendaklah melihat kepada tamyiz ataupun adat. Tamyiz tu pula dia ada syarat-syarat tamyiz, kadang-kadang luput syarat tamyiz. Jika ada syarat tamyiz, maka darah qawi adalah haid, darah dhaif adalah istihadah. Dia bukan 15 hari pertama haid, hari ke-16 istihadah, tidak. Susahnya benda ni sampai saya karang satu buku. Saya bagi di sini 3 biji. Saya bagi, tak tahulah kat mana ada rak mana. Lama dah, tahun lepas. InsyaAllah tak lama lagi terhasil sekali lagi. Susahnya sampai terpaksa karang setahun. Daripada bulan 3 tahun lepas saya dah bagi kat sini. Saya tak tahulah dia letak kat mana. Apa yang mana? Faizal mana? Hilang pula hari ni. Saya bagi dia 3 suruh letak kat sini, siapa-siapa nak baca kan. Sekarang ni ni saya nak cetak ni, minggu depan ni akan keluar jilid yang seterusnya. Tak habis-habis, tebal, dekat 200 muka surat. Satu-satu membincangkan satu-satu kesalahfahaman, salah faham dalam masyarakat yang tak anggap penting pun perkara ni, tak anggap penting pun. Macam mana tu nak buat tu? Jadi macam mana nak buat jika berterusan sampai 15, 16, 17, 18, 19, 20 hari? Maka hari ke-15 tu kebanyakan orang akan mandi dan sembahyang, sedangkan salah. Dia kena tengok tamyiz dulu. Dia kena tengok sifat-sifat darahnya. Dia tengok berapa hari bulan, pukul berapa. Dan kena tengok syarat-syarat tamyiz. Jika ada syarat tamyiz, boleh digabungkan dua darah yang kuat dan sederhana ke tidak? Apa benda ni? Memang kalau tak pernah lalu pengajian memang tak faham apa saya sebut ni. Tak apalah saya sebutlah juga. Sebab dah kita lalu. Nak sabar, nak lalu, nak habis sikit je lagi. Nak sampai dekat bah-bah lain. Dah lalu takkan nak lompat, kan? Takkan lompat lagi tak kita. Kalau lah dengar apa pening, macam mana lah isteri kita, macam mana lah anak yang umur 9, 10, 11 tahun. Nanya dia dekat sekolah tak ada ajar abang ni. Tak ada ajar. Dan dia fardu ain. Manalah anak-anak kita dapat maklumat, anak perempuan kita tu mana dapat maklumat tentang perkara ni. Mungkin dia cari kat internet kot, dia Google ke apa. Ilmu agama halal haram sah batal tak boleh ambil kat internet Google gitu. Maka kita telah tidak melakukan satu tanggungjawab lah, tak ajar dia. Kita nak ajar apa kita pun tak reti. Kita tak bawa dia untuk pergi belajar. Kalau kita tak reti ajar, tak apa, bawa lah untuk dia belajar. Kita pula tak anggap perkara ni penting. 15 hari. Okey. Jadi kena tengok tu lah. Kalau luput syarat tamyiz, maka yang dilihat adalah adat dia. Dan ghalibnya, yakni biasanya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Itu ghalib, itu kebiasaan, tak menjadi hukum pun. Kebanyakan orang 6 hari dengan 7 hari. Itu kebanyakan. Baik. Boleh? Dah balik, dah belek satu lagi ni. Tak lama habis ni. Bila dikatakan sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, bererti sekurang-kurang masa suci di antara dua haid 15 hari 15 malam juga. Macam mana pula, berapakah kita dah tahu sekurang-kurang haid sehari semalam, sebanyak-banyak 15. Okey, di antara dua haid pertama dan haid kedua, bulan pertama dan bulan kedua, kitaran pertama dan kitaran kedua, daur yang pertama, daur yang kedua, cycle pertama, cycle kedua, ada suci kat tengah-tengah tu. Berapa hari minimum dia? Minimum, paling kurang. Ke tak ada minimum? Kalau katalah keluar 7 hari, lepas tu berhenti 13 hari, katalah gitu, lepas tu keluar balik 7 hari. Adakah 7 hari yang keluar balik tu haid kitaran seterusnya? Tidak. Dia mesti ada sekurang-kurang suci, dia panggil. Maka dia nak bagi tahu di sini, sekurang-kurang suci adalah 15 hari 360 jam. Untuk mendapatkan dua kitaran haid yang berbeza, suci dia mesti minimum 15. Itu paling kurang. Cuma kebiasaannya 20 lebih lah, itu biasanya. Kalau 7 hari haid, 23 hari suci, 24 hari suci, lepas tu mari pula 7 hari, lepas tu suci pula 22 hari ke, 21 hari ke, lepas tu suci pula, lepas tu mari pula 7 hari, lepas tu suci balik 24 hari kan. Dia duduk main kat situ je, 20 lebih. Itu biasanya. Itu normal, bukan normal, itu ghalib, kebiasaan. Tapi minimum dia bukan 20, minimum dia 15, dah memadai.
Di antara dua darah, jika ada diselangi dengan suci ataupun yang kita panggil naqaq 15 hari, maka kedua-duanya adalah haid. Haid kitaran pertama dan haid kitaran kedua. Ni saya tak kira, saya nak sebut je. Faham tak faham sudah. Saya tak kira. Nak kita ambil kesedaran. Tak faham. Kalau tak faham kena cari faham. Kalau tidak, naya ni. Dosa pahala syurga neraka ni. Kalau katakanlah 7 hari mari, lepas tu 25 hari suci. Dia panggil naqaq, tak ada darah. Tuhur suci. 25. Lepas tu mari balik 7 hari. Maka 7 hari yang datang balik tu haid kitaran seterusnya lah. Kan tiap bulan kan, kitaran seterusnya. Kenapa yang datang balik tu haid kitaran seterusnya? Kerana suci tadi lebih 15. Sebab dia lebih. Kalau tak lebih macam mana? Kalau tak lebih yang datang balik tu bukan haid. Kalau lebih dia adalah haid. Malah 1 bulan boleh sampai 2 kali datang haid. Kalau katalah mari 6 hari, hari 1 hari bulan sampai 6 hari bulan, 6 hari. Lepas tu 15 hari. Kosong 15 hari, memang suci 15 hari. Kalau campur 6 dengan 15 baru 21 hari bulan. 22 hari bulan, 23 hari bulan keluar balik dalam bulan yang sama. 5 hari ke contohnya, 6 hari, maka dalam 1 bulan tu haid datang 2 kali. Dengan syarat di antara 2 haid tadi, suci dia mesti paling kurang 15. Walaupun ghalib kebiasaannya 20 lebih, tapi minimum dia adalah 15. Jika tak sampai 15, yang datang balik tu istihadhah bukan haid. Dia mesti sekurang-kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Mesti gitu. Jadi nak tak nak, orang perempuan dia akan sembahyang paling kurang sebulan tu paling kurang 15 hari. Minimum. Dia tak boleh sembahyang dia 14 hari je, tak boleh. Dia mesti paling kurang 15 sebab sekurang-kurang suci 15. Cuma biasanya dia akan sembahyang 25, 23 hari, 25 hari, lepas tu mari balik kan. Itu biasa. Tapi sekurang-kurang mesti 15 hari. Jadi perempuan dia separuh daripada lelaki. Kerana itulah para ulama buat kajian, kenapa kalau dalam masalah saksi, perempuan 2, lelaki 1 cukup dah. Tapi perempuan kena 2 orang. Sebab dia separuh. Ibadah dia juga adalah separuh daripada lelaki. Separuh daripada lelaki. Jadi kerana bab haid tadilah, paling banyak haid 15 hari, paling kurang suci di antara 2 haid adalah 15 hari juga. Maka paling lama dia paling sekejap atau paling pendek yang dia wajib semayang pada tiap-tiap bulan tu, paling pendek minimum 15 hari. 15 hari. Paling banyak berapa lama sekalipun lah, paling kurang 15 hari mesti kena semayang, tak boleh kurang. Macam mana kalau mari darah haid, lepas tu berhenti, lepas tu mari balik, bila kira yang waktu suci di antara 2 tu tak sampai 15, katakan kurang-kurang 15, maka yang datang tu adalah istihadhah dan bakinya adalah haid kitaran seterusnya. Macam mana? Contohnya kita ambil contoh 7 hari tadilah, 7 hari mari haid, lepas tu 13 hari je suci. Katalah 13 hari je suci. Lepas tu datang balik 7 hari. 7 ada, 13 tiada tu kering lah. 7 ada balik. Nak kata yang pertama tu haid kitaran pertama, yang kedua tu haid kitaran kedua, tak boleh. Sebab di antara 2 haid mesti 15 minimum. Dia baru 13 suci. Tak boleh. Bila tak boleh jadi macam mana? Maka yang datang balik tu hari pertama tu dan hari kedua adalah istihadhah, iaitu suci. Maka dia wajib solat. Dan lagi baki 5 hari lagi tu dia adalah haid kitaran kedua. Maknanya kitaran pertama 7 hari haid, kitaran kedua 5 hari. Walaupun keluar darah 7 hari kitaran yang kedua tadi. Tapi ada azan tak? Tak ada. Ada azan tak? Tak ada. Ada, terus. Jadi dalam masa 2 hari itu, kalau kita tengok yang tersebar dalam masyarakat, dia akan berhenti semayang. Mari 7 hari dia tak semayang, 13 hari suci dia semayanglah 13 hari, datang balik dia tak semayang lah. Sedangkan waktu itu adalah waktu istihadhah, wajib semayang. Tak perlu mandi, tak perlu apa, wajib solat. Cara orang sakit lah, cara daimul hadas lah, cara orang yang berhadas, orang yang sentiasa berhadas. Tu hari yang sepatutnya hari ke-14 suci tapi datang darah, dia wajib solat. Tak solat dosa.
Kemudian masuk hari seterusnya, hari keesokan hari, wajib dia solat walaupun darah dok keluar. Itu bukan haid, itu istihadah. Mana tahu, kerana tak cukup 15 hari suci tadi, baru 13. Kemudian dah 2 hari dah duduk semayang walaupun darah dok keluar. Hari seterusnya, hari ketiga, kan 7 hari tadi keluar, hari ketiga barulah haram solat. Haram solat hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka 5 hari je haram solat. 2 hari yang awal tu wajib solat. Kalau tak solat berdosa. Satu waktu tinggal dosa, nama dah ada dekat pintu neraka dah. Satu waktu dia tinggal dengan sengaja. Tadi tu tinggal dengan sengaja lah tu. Maka dah tercatat dah nama dekat pintu neraka. Satu je. Satu waktu je. Sebab semayang ni tak boleh main. Bab semayang ni tak boleh gurau. Tak boleh gurau bab semayang. Sebab hukum Islam, semua hukum Islam tak boleh bagi mati. Hanya satu je hukum Islam mesti mati, iaitu tak semayang. Ada satu lagi sebenarnya, zina, rejam. Orang dah kahwin zina, tu rejam. Kalau nak kira keseluruhan, ada 3 kematian. Dalam Islam banyak hukum Islam. Macam-macam, ada hudud, ada ta'zir, ada qisas. Dalam semua hukum-hukum Islam, hanya 3 je mesti mati. Selain daripada berpuluh-puluh, beratus-ratus hukum lain tak boleh mati. Hukuman tu tidak boleh sampai mati. Hanya 3 je mati. Yang pertama, bunuh orang. Logik tak? Bunuh orang, balas dia mati jugalah. Okey, logik lah. Yang kedua, dia dah kahwin tapi berzina juga. Logik tak kena rejam sampai mati? Logik lah, sebab dah ada yang halal, cari yang haram buat apa? Okey. Yang ketiga, tak semayang. Maknanya bunuh orang, berzina, ya, orang yang dah kahwin berzina dan tak semayang satu taraf. Setaraf. Sama dari sudut maksiat, dari sudut kesalahan tu sama berat. 3 ni. Tapi dalam banyak-banyak, dalam 3 ni, yang ketiga ni, yang tinggal semayang ni tak rasa berat. Rasa macam, oh, bunuh lagi berat, berzina lagi berat. Tak. Sama berat 3-3. Malah mencuri sekalipun tak boleh mati kalau nak hukum. Lepas kena tangkap mencuri, masuk mahkamah, jatuh hukuman, memang betul dia mencuri dan cukup nisab, cukup berapa jumlah, maka potong tangan dia. Tiba-tiba doktor mari cek dulu. Doktor cek. Doktor kata tak boleh potong. Kalau potong dia mati. Maka tak boleh dihukum dia. Walaupun dah jatuh salah dah, tak boleh. Tak boleh hukum. Maknanya hukum-hukum lain, macam sebat kan, minum arak sebat 40 kali. Dia minum arak. Tiba-tiba okey, dah jatuh hukum, dah masuk mahkamah, dah memang dia salah, dah memang kena hukum 40 kali sebatan. Contohlah gitu. Tapi sebelum nak sebat tu, doktor kena mari cek dulu. Cek. Allah, pak cik ni tak boleh sebat. Tak boleh. Kalau sebat sampai 3 je maksimum. Lepas tu game over, mati. Katanya gitu. Maka tak boleh sebat. Nampak? Semua hukum-hukum dalam Islam semua tak boleh mati. Kalau mati tak boleh hukum. Dia ganti ta'zir, dia ganti yang lain. Bukan lepas, ganti yang lain. Hanya 3 je mati. 3 sahaja mati. Bunuh orang dah kahwin berzina, tak semayang. Teruk tak semayang. Teruk, sama teruk dengan berzina, sama teruk dengan bunuh orang. Sebab tu hukumannya setimpal. Sama 3-3. Tapi yang tak semayang ni kita macam, alah, tak semayang je pun. Padahal orang curi harta orang, curi je tu. Tiba-tiba nak hukum, dengan hukum tu menyebabkan dia mati. Tak boleh hukum. Masuk penjara je ke buat benda lain lah. Ganti. Tak lepas, bukan lepas, cuma ganti yang lain. Nak bagi tahu beratnya tak semayang. Orang yang bab ni, yang saya sebut cerita bab haid tadi, kenapa masuk bab ni pula? Tak semayang lah tu. Tak semayang, bukan semata-mata, okey dah masuk waktu, aku malas semayang. Bukan semata-mata itu aja, ya, itu satu hal. Itu satu. Malah cuai dalam menuntut ilmu menyebabkan dia tak semayang pun sama juga namanya meninggalkan semayang dengan sengaja. Meninggalkan semayang dengan sengaja lah tu. Meninggalkan semayang dengan sengaja kerana cuai dalam menuntut ilmu lain semua penuh di dada. Ilmu geografi, sejarah, matematik, semua itu bukan fardu ain, itu fardu kifayah. Tak belajar pun tak berdosa kalau orang lain dah belajar. Fardu ain setiap orang. Tapi ilmu ni tiba-tiba tak tergerti. Bila tak gerti, maka dengan sebab itu menyebabkan tak semayang. Cuai tadi, salah faham tadi, maka tak dimaafkan. Tak maaf. Dia dipanggil meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Satu je tinggal dengan sengaja. Dah tercatat nama dekat pintu neraka.
Ini kalau kata dah berapa kali dah tak tahu tinggal sembahyang, tinggal dengan sengaja ataupun dengan cuai dalam menuntut ilmu tadi. Bukan benda kecil, benda besar. Salah satu daripada 3 hukum Islam yang mesti mati adalah meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Kena takutlah sikit. Kalau zaman sekarang lebih-lebih lagi kena pentingkan bab sembahyang dekat anak-anak. Pentingkan, tekan bab sembahyang dekat anak-anak. Jadi itu sikit berkaitan dengan suci di antara 2 haid mestilah sekurang-kurang 15 hari 15 malam ataupun 360 jam. Kena kira sampai tahap tu. Ya. Kalau 1 hari bulan, kata 1 hari bulan 6, darah berhenti pukul 8 malam, 16 hari bulan tu darah berhenti pukul 8 malam juga, baru cukup 360 jam. Dan darah keluar selepas daripada itu adalah haid kitaran yang kedua. Sebelum daripada itu adalah istihadah, wajib solat. Selepas daripada itu adalah haid kitaran kedua, dan bila berhenti nanti wajib mandi. Sebelum daripada itu kalau keluar dia adalah darah istihadah, tak wajib mandi, tak perlu mandi wajib pun kerana dia istihadah. Wajib sembahyang dengan cara orang daimul hadath. Adalah cara orang sakit sembahyang macam mana? Tak jadi tak apa, kalau jadi nanya. 15 malam. Juga jika datang tiap-tiap bulan dan tidak ada had bagi masa suci itu, boleh jadi sebulan, boleh jadi setahun, dan mungkin ada perempuan yang tiada berhaid langsung. Dia kata sekurang-kurang suci 15 hari. Sebanyak-banyak suci tak ada had. Sebulan boleh, 2 bulan boleh, setahun boleh. Tak ada langsung pun boleh. Maka suci-suci lah. Dia tak ada maksimum suci, tidak ada. Selagi suci, dia suci lah. Minimum suci ada 15 paling kurang. Sebanyak-banyak suci tiada. Kalau sebulan lah. Saya dapat soalan. Dia mesej. Soalan dia itulah. Sepatutnya dia kena tahulah hal diri dia. Soal dia kena bercerai. Bila dia bercerai dengan suami dia lah, yang mesej saya tu perempuan tu lah, dia dah bercerai setahun dan dia nak kahwin. Dah bercerai setahun dan dia nak kahwin. Cuma yang menjadi persoalan dia, mujur lah dia ada juga, dia kata ilmu belajar darjah 5 itu mujur. Cuma yang dia tahu bila bercerai ni, dia ada iddah. Bab haid ni dia ada kena mengena dengan iddah. Dia bukan tak ada kena mengena, dia ada kena mengena dengan iddah. Yang mana iddah adalah salah satu quru, 3 kali suci. Setelah 3 kali suci baru boleh kahwin lain. 3 kali suci itu bukan 3 bulan. 3 kali suci itu 3 kali suci lah. Sebab tu kena tahu suci-suci sekurang-kurang sebanyak-banyak tadi tu. Tak tahu yang itu, tak boleh yang itu. Itu yang silap kalau dia kahwin tadi tu, dapat anak tak sah taraf tu. Kalau dia kahwin, malah perkahwinan juga tidak sah kalau dia kahwin. Dah bercerai setahun. Sebab tu penting ni, penting sangat. Berkaitan dengan sekurang-kurang suci 15, sebanyak-banyak tiada had walaupun setahun, dia kata gitu. Okay. Macam mana dalam masalah talak? Katakanlah waktu tu suci, waktu dia sedang suci. Bila dia sedang suci, bercerai, talak. Pertama sekali tengok waktu suci yang kata paling kurang 15 hari tadi, waktu suci tu, katalah dia suci 10 hari bulan. Suci daripada haid 10 hari bulan, suci mandi sembahyang. Cerai 20 hari bulan. Katalah 10 hari lepas pada tu cerai 20 hari bulan. Bila dia bercerai 20 hari bulan, kena talak 20 hari bulan, nak kira berapa kali suci lah? Dah boleh kira 1 ke belum? Tak boleh lagi, kena tengok dulu. Adakah bermula dia suci daripada haid tadi yang kata 10 hari tu, ada tak berlaku persetubuhan? Jika tak ada berlaku persetubuhan, dia boleh kira 1. Okey, katalah tak berlaku, bergaduh. Dia suci-suci.
daripada haid, kemudian tak ada berlaku persetubuhan sehingga 10 hari suci itu, cerai. Setelah 10 hari suci daripada haid, cerai. Bila bercerai, selang 10 hari selepas pada tu, kena cerai 10 hari, datang haid. Bila datang haid, baru 1 kali suci. Kemudian katalah 7 hari haid dia, suci balik. Suci 25 hari lah kata. Datang haid je 2 kali suci. Datang haid katalah 6 hari, lepas tu suci 23 hari, katalah gitu. Datang haid pula 3 kali suci. Boleh kahwin lah. Boleh kahwin. Dalam masa lebih kurang 3 bulan lebih sikit, lebih kurang. Boleh kahwin lah. Itu kalau suci dia 20 kali, 20 hari lebih. Kalau suci dia, kata tengok tu, baca dalam kitab kita, kata suci dia walaupun tak setahun. Okey, kalau suci setahun macam mana? Ni kes berlaku kat dia ni. Keluar haid 7 hari, suci setahun. Keluar haid, suci setahun. Setahun suci. Kenapa? Tak tahu, tak keluar darah. Nak macam mana? Umur baru 30-an. Okey. Tahun depan, katalah bulan 1, ini untuk mudah kira lah. Bulan 1 keluar haid, lepas tu kena cerai. Bulan 1 tahun depan baru mari haid yang kedua, maka baru 1 kali suci. 1 kali suci baru dia nak kahwin dah. Mana boleh. Kemudian suci, katalah suci, kata setahun lama sangat, kita ambil pendek sikit, 6 bulan lepas pada tu keluar balik, baru keluar sekali lagi, keluar sekali lagi, 2 kali suci. Dah setahun setengah tu baru 2 kali suci. Kemudian katalah haid keluar 5-6 hari, berhenti 6 bulan lagi, baru keluar balik, baru 3 kali suci. Maka jangka masa dia boleh kahwin balik 2 tahun. 2 tahun. Mujur dia tak kahwin. Habis tu nak buat macam mana? Saya cakap cari doktor, makan ubat lah. Obat tak ada masalah, makan ubat. Oh gitu boleh. Pergi cari doktor, makan ubat, keluar balik. Oh dah tunggu setahun dah. Patutnya 3-4 bulan dah boleh dah. Dah settle dah. Kalau makan ubat boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Makan ubat untuk paksa keluar haid ataupun makan ubat untuk paksa berhenti haid, tak ada masalah. Jika berhenti, dinamakan berhenti. Jika keluar, namakan keluar. Walaupun kerana makan ubat, tak ada masalah. Dia makan ubat, pergi doktor makan ubat, keluar lepas pada tu. Lepas tu berhenti, lepas tu keluar. Setahun setengah baru boleh kahwin. Macam mana boleh salah faham tu? Nak kahwin lah ni. Nak kahwin dah. Kenapa boleh jadi salah faham perkara ni? Sebab dia tak faham sekurang-kurang suci itulah. Dia ingat dah setahun, bolehlah kahwin. Orang lain 3-4 bulan dah kahwin dah. Aku dah setahun, lama dah tu. Bukan kira gitu. Dia kira 3 kali suci. Itu berlaku tadi saya sebut, jika dia diceraikan waktu suci itu tidak berlaku persetubuhan. Kalau berlaku persetubuhan, tak boleh kira suci itu. Contoh tadi cerita yang sama. Sebab saya tanya, ada tak berlaku persetubuhan ketika waktu suci itu? Daripada haid, kemudian suci, talak. Tu. Haid, suci berapa hari tak kisahlah. Lepas tu talak. Waktu tu ada persetubuhan. Kata jangan main tak ingat. Katalah dia kata tak ada. Katalah ada. Kena keluar haid 7-8 hari, suci 10 hari, ada berlaku persetubuhan dalam 10 tu, lepas tu cerai. Lepas tu tak keluar haid sampai setahun yang cerita tadi tu. Okey. Lepas tahun depan keluar darah. Keluar tu tak boleh kira 1 kali suci. Padahal setahun telah berlalu ni. Setahun telah berlalu, 1 suci pun tak boleh kira. Salah tata kuruk tak termasuk. Keluar haid. Lepas keluar haid, tahun depan tu keluar haid, 2, 3, 4 hari ke, 5, 6 hari ke, 10 hari ke, berhenti darah tu berhenti. Bila darah berhenti tu suci, katalah setahun pula. Tak kira lagi 1 suci, belum kira. Lepas tahun baru keluar darah, maka baru kira 1 kali suci walaupun telah 2 tahun. Walaupun telah 2 tahun berlalu, baru 1 kali suci. Pula seterusnya macam itulah berlaku. Silap 3-4 tahun boleh kahwin. Jadi cara penyelesaiannya makan ubat sebenarnya. Jadi kita dapat faham kat sini. Dia kata di sini boleh jadi setahun suci itu, boleh. Dan mungkin juga perempuan yang tiada berhaid langsung. Ini memang kesian kalau berlaku. Saya tak pernah jumpa, tapi kalau ada memang kesian. Kesian macam mana? Jika katalah umur 30 kena cerai, kena talak, lepas tu tak keluar sampai ke sudah, dia tak boleh kahwin sampai ke sudah. Ni ikut pendapat muktamad. Kat situ ada khilaf, mungkin kalau masuk mahkamah mungkin dah pakai mazhab lain kot saya rasa.
Tak pakai mazhab Syafi'i tu. Sebab ni mazhab Syafi'i. Bila dia boleh kahwin? Dia kena tunggu umur 62. Dia padahal umur 30 ni. Bercerai. Tak keluar darah dah. Tak kisahlah sebab apa tak keluar. Umur 62. Tak keluar. Tak boleh kahwin sampai umur 62. Lepas umur 62, tambah lagi 3 bulan. Tambah lagi 3 bulan, baru boleh kahwin. Itu pendapat pertama mazhab Syafi'i. Pendapat kedua ringan sikit. Iaitu tak keluar setahun, bukan, tak keluar 9 bulan, tambah 3 bulan. Maka selepas tu boleh kahwin lah. Yang ini saya rasa banyak mahkamah akan ambil pendapat yang ini. Mazhab Syafi'i juga. Jika tak keluar darah tu, dia ambil pendapat yang ini, bukan pendapat tadi. Ada 2-3 khilaf lah. Sebab apa? 9 bulan tu dia ambil ghalib mengandung, 3 bulan tu dia ambil menopause. Dengan maksud dah menopause, bila menopause 3 bulan sahaja. Orang menopause 3 bulan je iddah dia. Bukan 3 kali suci, 3 bulan. Jadi 9 campur 3 bulan setahun. Lepas tu baru boleh kahwin tahun depan. Itulah, itu yang berlaku pada masyarakat kita sekarang ni. Jadi kita berhenti kat situ dulu. Ingatkan habis tak habis juga. Kita masuk bab nifas nanti. Satu lagi last. Minggu depan subuh. Sekurang-kurang masa nifas adalah 1 lahzah. Pula dah. Lahzah tu apa benda pula? Anak dah boleh buat tim bola dah, sebelah orang. Tapi lahzah tak pernah dengar. Macam mana? Pantang dah 7-8 kali. Pantang macam mana? Pantang apa? Kita akan bahas insya-Allah tak lama lagi lah. Lagi 5-6 hari je. Subuh hari Sabtu lah. Tunggu dulu. Kita berhenti dekat nifas. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.